Okey, cikgu nak habiskan tajuk termokimia. Kalau sempat dalam cuti ni, kalau tak sempat tak apalah, kita belajar teori sahaja. Nanti bila kita buka sekolah, kita akan buat eksperimen-eksperimen yang ada dalam tajuk ini, di mana eksperimen semua ini penting. Eksperimen dia tak susah mana Okey, so kita masuk tajuk hari ini, iaitu tajuk termokimia, iaitu tajuk yang ketiga dalam silibus tingkatan 5 Okey, di mana dalam tajuk termokimia ini, termokimia ini awak akan belajar berkenaan dengan perubahan haba, perubahan haba di dalam tindak balas kimia. Okey, perubahan haba di dalam tindak balas kimia. Okey, di mana perubahan haba. Haba ini kita katakan termo, kimia ini adalah tindak balas kimia. Jadi apa yang perlu kita tahu dalam tajuk ini adalah untuk mencari haba bagi sesuatu tindak balas. Okey, jadi bila kita sebut perkataan haba, maka ia ada kaitan dengan suhu. Maknanya di sini setiap eksperimen dalam tajuk ini, bila kita nak mencari haba bagi tindak balas, maka eksperimen ini kita rekod suhu. Okey, itu sebagai gambaran awal lah untuk awak tahu bila kita sebut perkataan termokimia ni, apa sebenarnya yang kita nak belajar dalam tajuk termokimia. Iaitu tindak balas yang banyak di antara tindak balas itu yang awak dah belajar sebelum. Sebelum ini awak belajar hanya apa dia? Hanya untuk tengok pemerhatian, buat persamaan kimia dan sebagainya. Tetapi dalam tajuk ini kita tak kisah sangat tentang pemerhatian, yang kita kisahkan adalah suhu. Perubahan suhu kerana kita nak cari perubahan haba bagi sesuatu tindak balas kimia. Okey. Dalam tajuk termokimia ini, ni buku teks awak. Cikgu rasa tak dapat lagi buku teks ni. Cikgu pun tak tahulah kenapa buku teks ni lambat untuk sampai ke awak. So kita tengok contoh. Contoh. Okey. Contoh daripada buku teks cikgu baca iaitu mampu beli, tersedia untuk diminum dan mudah dibawa dalam perjalanan. Ini adalah konsep penting yang diketengahkan oleh Datuk Kenneth Warren Cobb apabila beliau mencipta hot can, iaitu tin pemanas kendiri pintar yang mengandungi minuman dan sup. Maknanya kalau kita nak guna, nak minum minuman yang panas ataupun sup yang panas, so kita belilah minuman ataupun sup di dalam tin yang direka oleh dia. Okey, macam mana tin ini? Tin pemanas kendiri ini membolehkan pengguna menikmati makanan dan minuman panas tanpa pemanasan. Tin tersebut berfungsi melalui tindak balas eksotermik antara dua bahan kimia. Cikgu rasa eksotermik ke endotermik ke benda bukan baru bagi awak kan? Awak dah belajar masa PT3 hari tu. Betul ke? Ya, cikgu. Ya kan? Okey. Alah ni cikgu rasa. Okey, terdapat dua kebuk yang mengelilingi antara satu sama lain. Okey, dalam tin ni ada dua kebuk, di mana kebuk luaran menyimpan makanan atau minuman, manakala kebuk dalaman menyimpan bahan kimia yang bertindak balas apabila dicampurkan. Maknanya makanan ada duduk dalam ni, lepas ni kebuk luar ini, kebuk dalam ni, bahagian dalam ni dia ada bahan kimia. Di mana bahan kimia ini yang digunakan contohnya aluminium, silika, kalsium oksida dan air. Dua bahan ini digabung, tindak balas ini akan mencukupi untuk menaikkan suhu. Maknanya ada air, kalsium oksida campur dengan air, dia bebaskan haba. Jadi haba yang dibebaskan ini akan memanaskan, memanaskan makanan di dalam tin tersebut. Itu konsep lah, konsep apa dia? Tin pemanas kendiri. Ini salah satu pada contoh tindak balas eksotermik. Supaya juga kalau tengok gambar ini, apa dia gambar ni dia bagi ni? Kayu ni sedang terbakar. Jadi bila kita duduk tepi kayu sedang terbakar ni, kita akan dapati rasa panas tak? Maknanya pembakaran ini membebaskan tenaga haba. Kalau dia tak bebas tenaga haba, kita tak akan rasa panas duduk di tepi dia. So kita pergi kepada seterusnya,
iaitu tajuk yang kita nak belajar pada petang ini iaitu perubahan haba dalam sesuatu tindak balas kimia. Okey, dalam tajuk ini awak akan belajar berkenaan dengan dua jenis tindak balas iaitu eksotermik dengan endotermik. Okey, eksotermik dengan endotermik. Okey. So kita tengok soalan ini. Okey, ni dia kata dah sains tingkatan 3 ada tajuk termokimia. Dah belajar sebenarnya. Kita nak goreng telur Awak letak telur dalam kuali. Okey, ada minyak. Lepas tu kita panas. Okey, semasa menggoreng telur, haba dari kuali diserap dan menyebabkan telur dalam bentuk cecair bertukar menjadi pepejar. Maknanya, kalau kita nak masak telur tersebut, kita kena letak di atas api. Jadi apa yang berlaku? Telur ini menyerap tenaga haba, kemudian daripada cecair dia bertukar menjadi pepejar, iaitu dia masak lah. Okey, dia masak lah. Jadi maknanya kat sini, bila kita katakan nak masak telur itu perlu kita panas, maknanya tindak balas kita nak goreng telur tersebut merupakan tindak balas eksotermik. Okey, tindak balas eksotermik. Okey, terdapat perubahan tenaga apabila tindak balas kimia berlaku dan lazimnya melibatkan tenaga haba. Semasa tindak balas kimia berlaku, tenaga haba sama ada dibebas ataupun diserap. Okey, dua keadaan, sama ada tenaga haba dibebas ataupun tenaga haba diserap. Okey. So kita tengok dua situasi, haba dibebas, haba diserap. Haba dibebas, tindak balas eksotermik. Haba diserap, tindak balas endotermik. Okey, di mana tindak balas kimia ini terbahagi kepada dua. Satu eksotermik, yang kedua adalah endotermik. Yang dikatakan dengan eksotermik ialah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran. Jadi tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran ini adalah tindak balas eksotermik. Okey, jadi bila kita kata persekitaran ini maknanya suhu persekitaran akan meningkat. Kenapa persekitaran akan meningkat? Okey, jadi kat sini bila kita kata persekitaran, kena tahulah. Okey, haba yang dibebaskan ke persekitaran. Apa dia persekitaran? Okey, persekitaran. So kalau kita ada bahan kimia, katakanlah hijau ni bahan kimia, maknanya haba dibebaskan ke persekitaran ini, haba dibebaskan ke dalam larutan. Haba dibebaskan ke bika. Kalau kita buat eksperimen dalam bika tu persekitaran. Okey, yang ketiga, udara di sekitar juga persekitaran. Okey, boleh. Kalau kita letak termometer kat dalam ni, termometer itu juga persekitaran. Jadi maknanya kat sini, haba dibebaskan ke persekitaran, apa yang dikatakan haba dibebaskan ke persekitaran, maknanya haba dibebaskan ke larutan, haba dibebaskan ke bika, haba dibebaskan ke udara. Maknanya apa yang berlaku kat sini bila haba terbebas ke persekitaran, maka kita akan dapati bekas akan jadi panas. Kalau bika tu kita rasa panas. Kalau kita boleh celup tangan dalam larutan tu rasa panas. Bila kita letak dekat tangan kita dekat dengan udara sekitar ni pun akan jadi panas. Okey, tu maknanya haba, dibebaskan ke persekitaran. Persekitaran akan jadi panas. Okey, contoh bekas kita rasa panas. Okey. Contoh tindak balas eksotermik adalah respirasi. Sebab tu kalau kita rasa letak tangan kita dekat hidung, semasa kita hembus nafas, kita rasa panas kan. Panas tu maknanya respirasi telah membebaskan haba ke persekitaran. Sebab tu ramai orang duduk dalam bilik ataupun duduk dalam rumah lagi panas. Kita duduk dalam kawasan orang ramai, kita akan rasa lebih panas daripada kita duduk sore-sore. Sebab apa? Setiap orang melakukan proses respirasi, setiap orang telah membebaskan haba ke persekitaran. Jadi persekitaran akan rasa panas. Okey. Pengoksidaan logam. Okey, tindak balas peneutralan ni adalah contoh-contoh lah tindak balas eksotermik yang perlu awak hafal lah. Okey, biasanya soalan keluar dalam objektif gitulah, nak tahu contoh-contoh supaya awak boleh tahu apa dia contoh-contoh dia.
Okey. Yang kedua kita pergi kepada tindak balas endotermik. Okey, endotermik adalah tindak balas yang menyerap haba daripada persekitaran. Dia serap haba daripada mana? Kalau larutan ini persekitaran, dia serap haba daripada larutan. Dia serap haba daripada bikar. Dia serap haba daripada udara sekitar. Okey, jadi bila dia serap haba daripada persekitaran, maka bekas akan jadi sejuk. Larutan akan jadi sejuk. Okey, udara kat sekeliling akan jadi sejuk. Kalau kita letak termometer kat dalam ni, okey, termometer itu bacaan termometer akan menurun sebab larutan tu sudah sejuk. Okey. Contoh-contoh tindak balas endotermik, contohnya fotosintesis. Okey, pokok siapa buat fotosintesis? Okey, proses fotosintesis pokok kan? Pokok yang melakukan, okey, proses fotosintesis. Okey, sebab itu kalau kita nak duduk dekat bawah pokok dengan duduk dekat bus stop, dekat tempat yang disediakan bus stop itu mesti duduk di bawah pokok itu lagi sejuk. Okey, ataupun kalau kita tengok kawasan rumah kita banyak pokok, maka kita akan rasa sejuk kawasan rumah kita itu. Kenapa? Sebab pokok menjalankan proses fotosintesis di mana dia menggunakan tenaga haba daripada cahaya matahari. Penguraian garam karbonat. Okey, di mana garam karbonat ini nak terurai, ia perlu panas. Kita perlu panaskan dia. Jadi kalau kita tak panas, garam karbonat tidak terurai. Kita panas baru dia terurai. Maka penguraian garam karbonat merupakan tindak balas endo. Sama juga penguraian garam nitrat pun endo. Okey, tindak balas melarutkan garam amonium juga endo. Ni contoh-contoh tindak balas endo. Okey. Jadi sekarang ni awak perlu bezakan antara tindak balas ekso dengan tindak balas endo. Okey. So kita tengok contoh. Okey, kita baca buku teks. Awak tak ada buku teks, so kita tengoklah ya. So gambar foto 3.2 yang ni menunjukkan tangan berasa sejuk apabila cecair pembasmi kuman yang mengandungi alkohol meruat sepatu mensanitasi tangan. Ni sekarang ni dah biasa dengan hand sanitizer kan. Bila kita letak hand sanitizer dekat tangan kita, kita akan rasa sejuk. Okey, dalam hand sanitizer ni dia ada alkohol. Kalau kita kata untuk COVID, alkohol kena berapa? 75% alkohol dalam hand sanitizer kan? 75%. Okey, lebih tak apa. Tapi kurang paling, minimumnya 75% untuk membunuh kuman yang ada pada tangan kita. Okey, jadi apa kita rasa sejuk? Okey, kenapa kita rasa sejuk? Okey, jadi kita rasa sejuk ni, misi tindak balasnya adalah tindak balas apa? Tindak balas endo. Okey, endo. Kenapa tindak balas endo? Sebab apa? Sebab alkohol ini dia sudah menyerap haba daripada tangan kita. Bila dia serap haba daripada tangan kita, kita akan rasa sejuk. Okey. Apabila tangan berasa panas, okey, 3.3 lain pula. Kita main sabun basuh. Pegang sabun basuh, lepas tu awak letak air. Akan rasa panas. Sebab apa kita rasa panas? Okey, sebab serbuk deterjen ni kalau dicelup dalam air kita rasa panas sebab kalau panas dia mesti refer kepada tindak balas eksotermik. Maknanya, okey, deterjen itu bila dia larut dalam air dia membebaskan haba ke persekitaran. Jadi bila dia bebaskan haba, maka kita akan rasalah panas tersebut. Okey. So seterusnya, okey, aktiviti makmal. Nak tahu tindak balas itu ekso atau endo. Yang ni kita akan buat dalam makmal bila kita buka sekolah nanti. Okey, tetapi buka sekolah nanti cikgu akan buat eksperimen untuk kadar tindak balas dulu sebab cikgu rasa kadar tindak balas ni awak belajar PDPR ke kerana kadar tindak balas tingkatan 4. Cikgu tak tanya lagi silibus awak tingkatan 4. Awak habis sampai mana? Eksperimen ke cikgu? Tak tajuk habis dah kadar tindak balas. Dah. Tak ingat dah. Kadar tindak balas dah.
Tajuk akhir? Tajuk akhir belum sempat saya. Belum sempat. Makna cuma eksperimen je buat kadar tindak balas Tak buat sangat eksperimen. Tak buat sangat eksperimen awak Okey. Sebab cikgu nak tahu juga tu, sebab nanti kalau yang mana tak buat tu cikgu kena buat lah. Okay, lepas tu sekarang lagi takut cikgu lupa Hari Isnin tu ada masa Bayu. Cuba tanya cikgu Bayu. Dia pergi menanda kertas ke? Sebab kalau dia tak pergi menanda kertas, cikgu tak ambil lah. Kalau tidak, cikgu nak ambil. Sebab nak nak cepatkan habis silibus dengan awak. Okay, kalau kita boleh belajar teori masa cikgu bertemu dengan awak masa time relief, okay, masa awak dengan cikgu dekat mak-mak tu kita boleh guna untuk buat eksperimen lah. Okay, kalau tidak nak belajar teori, nak belajar eksperimen memang lambat lah jadinya. Sebab nak cover tahun lepas juga tu. Okay. So yang ni kita akan buat dalam makmal, kita nak tahu sama ada pepecahan natrium hidroksida, kalsium klorida kontang, amonium nitrat, natrium sulfat ini bila kita campur dia dengan air suling, adakah ia membebaskan haba ataupun menyerap haba? Adakah ia tindak balas ekso ataupun tindak balas endotermik? Ini kita akan buat dalam makmal. Okey. So kita pergi kepada seterusnya. Okay. Bila kita tahu tindak balas itu ekso atau endo, maka kita pergi kepada bahagian yang kedua iaitu gambar rajah aras tenaga. Gambar rajah aras tenaga. Haba dibebaskan atau diserap semasa tindak balas kimia dinamakan haba tindak balas dan diberi simbol delta H. Dan unit bagi haba tindak balas adalah kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Apabila haba dibebaskan ke persekitaran dalam tindak balas kimia, delta H bertanda negatif. Manakala delta H bertanda positif sekiranya tindak balas itu menyerap haba daripada persekitaran. Jadi di sini apa yang perlu tahu bahawasanya delta H ni ada dua tanda. Tanda yang pertama, tanda positif kilojoule. Positif bla 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 kilojoule per mol. Satu lagi adalah negatif kilojoule per mol. Jadi kita kena tahu apa makna negatif, apa makna positif. Positif ini maknanya tindak balas itu adalah tindak balas endotermik, iaitu haba diserap dari persekitaran. Manakala kalau tanda negatif ini merupakan tindak balas eksotermik. Eksotermik iaitu haba dibebaskan ke persekitaran. Sekarang ni kita kata haba tindak balas adalah delta H. Macam mana kita nak dapat delta H? Apa makna delta H ataupun apa makna haba bagi tindak balas? Jadi delta H ini diberi oleh formula H, tenaga bagi hasil tolak tenaga bagi bahan tindak balas. Tenaga bagi hasil tolak tenaga bagi bahan tindak balas. Sebab itu kita kata delta. Delta ni merupakan perbezaan ataupun perubahan. Maknanya kita cari beza antara tenaga hasil dengan tenaga bahan, itu adalah delta H. Jadi haba tindak balas ataupun delta H adalah perubahan haba 1 mol bahan tindak balas bertindak balas atau 1 mol hasil tindak balas terbentuk. Maknanya haba tindak balas ini dia refer kepada 1 mol. Dia refer kepada 1 mol. Sama ada 1 mol bahan tindak balas bertindak balas ataupun 1 mol hasil tindak balas yang terbentuk. Itu pertama sebelum awak dapat tahu apa tu kita belajar berkenaan dengan macam mana nak melukis rajah aras tenaga. Yang pertama sekarang ni kita kena tahu delta H. Tanda delta H tersebut, macam mana nak cari delta H. Di sini dia bagi contoh. Dia bagi contoh persamaan
tindak balas antara magnesium dengan asid sulfurik menghasilkan magnesium sulfat dengan gas hidrogen diberi delta H equal to tolak 4-7 kJ per mol. Maknanya kat sini tolak ini maknanya tindak balas adalah exo. Okey, exo. Okey, tadi kita tahu kan delta H adalah sama dengan H hasil tindak balas tolak dengan H bahan tindak balas. Okey. Jadi kalau delta H ni nak dapat tanda negatif, okey, mestilah hok kecil tolak dengan hok besar. Maknanya hasil rendah daripada bahan. Barulah kita dapat delta H negatif. Okey, delta H negatif. Okey. Tindak balas antara magnesium dengan asid sulfurik membentuk magnesium sulfat dan gas hidrogen ialah tindak balas eksotermik. Apabila 1 mol magnesium bertindak balas dengan 1 mol asid sulfurik membentuk 1 mol magnesium sulfat dan 1 mol gas hidrogen, sebanyak 467 kilojoule tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Semasa tindak balas, suhu campuran meningkat. Kenapa meningkat? Sebab haba terbebas ke persekitaran. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Jadi oleh itu delta H ia bertanda negatif. Okey, delta H bertanda negatif. Jadi bila kita nak melukis gambar rajah aras tenaga, maka kita buatlah paksi anak panah tenaga. Kemudian kita buat hasil misi lebih rendah daripada bahan. Kemudian buat anak panah turun, letakkan delta H. Okey, ini kita panggil gambar rajah aras tenaga. Okey. Contoh yang kedua dibagi tindak balas endotermik. Okey, tindak balas endotermik. Tindak balas endotermik dibagi contohnya gas nitrogen bertindak balas dengan gas oksigen membentuk gas nitrogen monoksida. Gas nitrogen monoksida, delta H equal to positif. Positif ni maknanya hasil ni, jumlah kandungan tenaga hasil lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Oleh itu delta H tandanya positif. Kena ingatlah delta H adalah sama H tenaga bagi hasil tindak balas tolak dengan H bagi bahan tindak balas. Jadi nak tanda dia positif mestilah hasil ini besar. Bahan ini kecil. Jadi besar tolak kecil tandanya adalah positif. Hasil besar maknanya dia tinggi. Bahan kecil dia rendah. Jadi bila hasil dia duduk tinggi daripada bahan, delta H tandanya negatif, positif maknanya haba sudah diserap daripada persekitaran. Jadi kalau kita nak takrifkan persamaan kimia di sini, kita boleh kata apabila 1 mol gas nitrogen bertindak balas dengan 1 mol gas oksigen untuk membentuk 2 mol gas nitrogen monoksida, sebanyak 180 kilojoule tenaga haba diserap dari persekitaran. Ini contoh gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas endotermik. Seterusnya ini langkah-langkahlah untuk kita lukis gambar rajah aras tenaga. Kemudian kita pergi kepada perubahan tenaga semasa pemutusan dengan pembentukan ikatan. Contoh dia bagi tindak balas antara gas hidrogen dengan gas klorin untuk membentuk hidrogen klorida. Hidrogen klorida. Kalau kita relate, kita belajar tajuk kadar tindak balas nak membentuk HCl, kita tahu kan H dengan H ni ada ikatan. Cl dengan Cl ada ikatan.
Okey, ada ikatan. Maknanya molekul H2 dengan molekul Cl2 ni dia perlu berlanggar. Ingat lagi tak belajar tajuk kadar tindak balas, dia perlu berlanggar. Okey, pelanggaran ini mesti memenuhi dua aspek. Aspek yang pertama, pelanggaran mesti pada orientasi yang betul. Yang kedua, pelanggaran itu mesti mempunyai cukup tenaga. Okey, sekurang-kurangnya tenaga pengaktifan iaitu EA. Maknanya H dengan Cl ni dia perlu tenaga ni lah. Tenaga pengaktifan ni perlu tenaga. Jadi kalau kita ibaratkan orang nak naik bukit, maknanya dia perlu ada tenaga untuk sampai ke puncak ini saja. Bila dia sampai sini, dia nak turun bawah, dia golek pun boleh, dia glosor pun boleh berlaku. Jadi dia perlu tenaga untuk sampai atas ni. Jadi tenaga yang perlu dia ada ini kita panggil tenaga pengaktifan. Sama jugalah. Jadi kat sini dia perlu belanggar. Okey, teori kadar tindak balas kata perlu belanggar. Okey, termokimia kata dia perlu serap tenaga. Sebab apa? Dia nak putus ikatan. Ada dua benda berlaku kat sini. Bila dia nak putus ikatan, dia perlu serap tenaga. Nak putus ikatan. Bila serap tenaga dia dah capai tenaga pengaktifan, maka ikatan pun putus. Nak membentuk ikatan H nak ambil Cl, maka di sini berlakulah haba dibebas. Maknanya tindak balas kimia ini melibatkan dua situasi, iaitu situasi yang pertama, putus ikatan, situasi yang kedua, ikatan baru terbentuk. Nak putus ikatan, haba diserap. Nak bentuk ikatan, haba dibebaskan. Jadi di sini, kalau kita nak tengok delta H, dia kata kat sini adalah sama dengan tolak 1885. So kalau cikgu ambil kat sini, cikgu ambil kat sini contoh. Cuba kita tengok ikatan H dengan H. Kita ada part 3 ne. Maknanya nak putus ikatan H dengan H ini perlukan tenaga part 3 ne kilojoule untuk 1 mol lah. Nak putus ikatan Cl dengan Cl perlu 243 kilojoule. Berapa banyak tenaga yang diperlukan untuk molekul hidrogen dengan molekul klorin ni? Untuk ia memutuskan ikatan bagi membentuk hasil, maka kita pun campurlah. 43 ne campur dengan 243. Itu kita dapat 97 ne. Ne 79 kilojoule per mol. Tenaga yang diperlukan. Tenaga yang perlu diserap. Ni kita panggil apa? Tenaga diserap. Kalau tak cukup tenaga ni, tak putus ikatan ni. Tak putus ikatan dua ni. Tak putus ikatan. Jadi dia perlu tenaga sebanyak ni. Lepas tu dia membentuk ikatan. Bentuk ikatan haba dibebas. Berapa banyak haba dibebas? Nak membentuk ikatan HCl ni, haba dibebas sebanyak 432. Maknanya bahan ini dia serap haba sebanyak ini. Ni berapa ni? Ni berapa ni? Ni adalah 679. Boleh? 679. Kemudian dia pun bebas haba. Tetapi kat sini cuba kita tengok. Ada dua ni. Dua depan. Dua depan maknanya kita darab dengan 2. So kita dapat berapa kat sini darab dengan 2? 4, ne, 8. Maknanya dia kena bebas haba sebanyak ni. Ni, berapa banyak ni? Iaitu 8 ne 4 kilojoule. Dia bebas haba. Jadi maknanya kat sini dia bebas haba lebih banyak daripada dia serap haba. Jadi kat sini kalau kita kata nak cari delta H adalah adalah apa dia? Adalah bila yang ni kita serap, yang ni kita bebas, maka ne 79 ni tolak dengan 8 ne 4. So kita dapat 51
Berapa ni? 9. Okey, tak boleh. 8 ne 7 tolak ne 7 9. So berapa ni? Dapat berapa? Ne 7 9. 9. Allah. 8 ne 4. Okey, 8 ne 4 ne 7 9 dah. So dapat 5. Kat sini 3. 3 campur 5, 8, 1. Maknanya sini ni delta H dia adalah 185 kilojoule per mol. Tanda negatif ni nak wayaknya delta H dia tu adalah negatif lah. Maknanya haba sudah terbebas ke persekitaran. Maknanya jumlah haba yang dibebaskan ke persekitaran lebih tinggi berbanding jumlah haba yang diserap daripada persekitaran. Jadi tindak balas ini merupakan tindak balas eksotermik. Okey, ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Boleh faham? Boleh faham ni? Boleh. Dia dua situasi ni. Maknanya kalau ekso, tenaga haba dibebas semasa pembentukan ikatan lebih besar berbanding tenaga haba diserap. Macam ni lah. Dia bebas banyak ni, dia serap banyak ni. Okey, tindak balas eksotermik. Kalau endo, tenaga haba diserap untuk putus ikatan lebih besar berbanding tenaga haba yang dibebas semasa membentuk ikatan. Okey. So, seperti biasalah. Okey, tanda ni sebagai homework. Kerja sebelum pada ni dah siap ke belum Dah cikgu. Dah. Tinggal yang eksperimen je. Eksperimen tu nanti kita bawa masuk dalam makmal, nanti kita buat eksperimen dan kita penuhlah. Ataupun kita, kalau kita dah bincang dah, jadi kita hanya buat eksperimen, lepas tu kita mengiyakanlah eksperimen yang kita, laporan yang kita dah buat tu. Okey, so seterusnya kita masuk bahagian yang kedua iaitu haba tindak balas. Okey, haba tindak balas. Okey. Jadi haba tindak balas yang kita nak belajar ni ada 4 semuanya, iaitu kita nak belajar berkenaan dengan haba pemendakan, haba penyesaran, haba peneutralan dengan haba pembakaran. Okey. Pemendakan ni kita dah belajar sebelum. Iaitu dalam tajuk apa pemendakan ni? Saya tajuk ke apa Ingat lagi tak? Haba pemendakan. Kalau tidak kata haba pemendakan pun kita ambil tindak balas pemendakan. Dari tajuk ke apa? Saya belajar. Saya ingat dah. Tak ingat cik. Saya ingat dalam tajuk garam. Okey. Iaitu kita penyediaan garam tak terlarutkan. Tak ingat Ingat. Okey. Penyesaran. Tindak balas penyesaran. Kita belajar dalam tajuk apa tindak balas penyesaran? Kita belajar dalam tajuk redox. Peneutralan. Kita belajar dalam tajuk asid dan base. Cuma pembakaran ni. Ni adalah benda baru bagi awak. Okey, ni benda baru bagi awak. 3 daripada 4 itu awak dah belajar. Cuma mungkin pemendakan ingat lagi tak? Tindak balas penguraian ganda 2. Bila kita react 2 larutan, campur 2 larutan dapat pepejal. Kan? Ada nak ingat sikit. Okey, dapat pepejal kan? Okey, tu tindak balas pemendakan. Jadi kalau dulu tingkat tepat hari tu awak hanya tengok pepejal tu, tulis pepejal tu warna apa, lepas tu okey awak buat prosedur dia, patut tulis persamaan kimia tu je kita belajar masa tingkat tepat. Okey, tapi bila tingkat T5 kita kena ambil suhu sebab kita nak cari berapa haba yang dibebaskan untuk pemendakan
dibentuk. Sama jugalah tindak balas penyesaran. Kalau kita belajar dalam tajuk redox, kita hanya nak cerita tindak balas penyesaran logam merupakan tindak balas redox. Kenapa? Okey, sebab satu bahan sudah dioksidakan, satu bahan lagi sudah diturunkan. Okey, tetapi bila kita masuk dalam tajuk termokimia, kita nak tahu berapa banyak haba dibebaskan semasa tindak balas kimia itu berlaku. Jadi kita perlu ambil suhu. Bukan saja kita tengok dari segi pemerhatian, tetapi kita ambil suhu. Sama juga dengan haba peneutralan dan sebagainya. Okey. So kat sini haba tindak balas dapat ditentukan melalui eksperimen. So semua ni kita akan buat eksperimen dalam makmal ni. Okey, kan cikgu ajar teori ni supaya bila kita masuk sekolah nanti kita boleh guna masa untuk buat eksperimen. Jadi cepatlah sikit kita habis syllabus supaya kita boleh buat revision Okey, dengan menentukan perubahan suhu semasa sesuatu tindak balas berlaku. Nilai perubahan suhu yang diperolehi digunakan untuk menghitung haba tindak balas. So macam mana kita nak menghitung haba tindak balas? Okey. Jadi haba bagi suatu tindak balas, haba bagi suatu tindak balas diberi oleh Q sama dengan MC theta. Okey. Q sama dengan MC theta. Dua formula saja yang kita guna dalam dalam tajuk ini, iaitu yang pertama Q sama dengan MC theta, dengan yang kedua adalah delta H adalah sama dengan Q over N. Okey. Di mana dua-dua ni lebih kurang sama je. Q ke delta H ke, dua-dua itu adalah perubahan tenaga. Cuma Q ni adalah untuk tindak balas itu saja. Untuk tindak balas yang kita buat itu saja. Tetapi kalau delta H ini adalah untuk 1 mol. Sebab itu kita bahagi dengan mol. Jadi kalau untuk 1 mol, ini pergi kepada haba tindak balas. Jadi untuk calculation kita dalam tajuk ini ada dua formula saja kita boleh guna, iaitu Q sama dengan MC theta, yang kedua delta H equal to Q over N. Okey. Di mana bila kita nak buat pengiraan ini, kita guna dua formula tadi, iaitu kita guna formula iaitu Q sama dengan MC theta, kemudian delta H equal to Q over N. Di mana kita anggapkan M ini adalah jisim larutan. C ini adalah muatan haba tentu. Ni C iaitu 4.2 Joule gram tolak 1 degree Celsius tolak 1. Theta ini adalah perubahan suhu. Jisim larutan ini dia consider ketumpatan sebaran larutan aqueous sama dengan ketumpatan air. Apa yang kita tahu tentang ketumpatan? Ketumpatan diberi oleh formula adalah sama dengan jisim bahagi dengan isi padu. Kalau ketumpatannya adalah 1 gram cm tolak 3 sama dengan jisim bahagi dengan isi padu, katakanlah cm kuasa 3, maka di sini jisim adalah sama dengan, kita darab silang adalah sama dengan 1 gram. Kalau untuk ketumpatan 1 gram per sentimeter padu. Maknanya kat sini, jisim ni nak ayat kawak sini, jisim ini, kita boleh ambil isi padu. Isi padu sama dengan jisim. Sebab apa? Sebab ketumpatan dia 1 gram per sentimeter padu. Maknanya kat sini, jisim ini adalah sama dengan isi padu. Sebab apa? Sama dengan isi padu. Sebab ni isi padu, mari sini katakan ni isi padu, ni isi padu, ni isi padu. Mari sini isi padu kali dengan 1 sama isi padu. Sama dengan jisim. Boleh faham ke situ?
Jadi Boleh. dan kita tak perlu timbang lah. Kita suka saja. Jadi berapa isi padu dia, itu adalah jisim. Okey, seterusnya tak ada dah. Okey, setakat ni saja untuk petang ni. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Ada. Kalau tak ada, jangan lupa soalan ni sebagai homework. Okey, dan kita tengok esok kalau cikgu tak ada cakap apa-apa, makna kelas adalah. Jadi pagi petang esok, cikgu akan masuk 2 tajuk lah, iaitu haba pemendakan. Okey, esok kita akan ambil haba pemendakan dengan haba penyesaran. Okey, haba pemendakan dengan haba penyesaran. Dan kemudian cikgu akan tengoklah kalau cikgu free ke bila-bila hari Sabtu ke ataupun ni cikgu bagi tahulah kalau free kita boleh on, kalau tak free kita tengok hari lain lah kita buat. Okey, untuk kita habiskan tajuk ni secara teori dulu. Okey, so kalau tak ada apa-apa jangan left lagi, cikgu nak tengok kehadiran. Sebab tadi baru ada 10, so cikgu nak tengok berapa ada hari itu.